Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang mati sekalian, alhamdulillah sekali lagi kita bersiaran. Untuk pengetahuan para penonton yang memang dah tahu pun, kita mula bersiaran pada 18 hari bulan Mac. Sekarang ni saudara, hari ni 16 hari bulan Mei, 2 hari lagi cukup 2 bulan kita bersiaran. Hari-hari, tuan-tuan, hari-hari. Belum ada yang gagal lagi walau 1 hari pun, daripada pagi dengan kuliah subuh. Kemudian tu kita dengan ada kuliah zuhur sebelum ini, tuan-tuan dan puan. Lepas tu kita ada kuliah, kita ada forum pukul 5. Sembang-sembang santai pukul 5 dan satu lagi pukul 10 malam kita ada yang terakhir pada malam ini insya-Allah. Tiap-tiap malam, pagi ada, tengah hari ada, petang ada, malam ada. Berbagai-bagai tajuk kita dah bincangkan. Sama ada tajuk yang berkaitan dengan Ramadan, tajuk-tajuk yang berkaitan dengan amalan Islam dalam kehidupan kita, tajuk-tajuk berkaitan dengan umum kehidupan kita telah kita bincangkan. Kita bawa tuan-tuan dan puan dekat 30-40 orang dah penceramah-penceramah datang. Penceramah yang keluar dalam TV, penceramah yang keluar dalam radio, penceramah yang bentuk-bentuk selebriti dan sebagainya. Alhamdulillah telah bersama-sama dengan kita dan telah memeriahkan insya-Allah program tuan-tuan dan puan FB Live menggunakan tuan-tuan Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali. Alhamdulillah tuan-tuan, sambutannya macam ni tuan-tuan. Sambutannya sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Dan baru saya sedar sekarang ni tuan-tuan, untuk tujuan dakwah, untuk tujuan mempromosi agama Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tujuan untuk menghidupkan agama Allah, sebenarnya tuan-tuan insya-Allah social media ini, media medsos ini merupakan satu media yang sangat-sangat baik, yang sangat-sangat murni. Kita tak sentuh siapa-siapa daripada rumah. Tuan-tuan daripada rumah, golek-golek ambil telefon boleh mula dah tuan-tuan. Golek-golek tidur-tidur ambil telefon boleh mula dah. Jadi maknanya suasana itu tidak berlaku. Kalau kita pergi studio tuan-tuan, persiapan pergi ke studio paling tidaknya 2 jam. Nak sampai studio lagi, tunggu giliran lagi, tuan-tuan nak make up lagi, berbagai-bagai lagi. Tapi yang ini alhamdulillah spontaneous. We are all spontaneous tuan-tuan dan puan. Spontaneous dari soalan dan spontaneous dari jawapan. Spontaneity itulah yang akan memberikan kekuatan kepada program ini. Tuan-tuan, bersama dengan kita ada 2 orang tetamu saya. Hari ini tuan-tuan ada tetamu saya yang special lah tuan-tuan. Seorang daripadanya namanya Ustazah Asni Mansur. Ustazah Asni Mansur ni dah kenal dengan keluarga saya sejak rasanya dekat-dekat 20 tahun dah, lebih daripada 20 tahun tuan-tuan dan puan ya. Waktu beliau belajar dulu dari Darul Quran, kemudian tu tuan-tuan mengajar di satu sekolah Ma'atafiz yang saya asaskan dengan isteri saya sejak 23 tahun yang lalu tuan-tuan dan puan ya. Alhamdulillah nampaknya tuan-tuan dan puan kita bertemu lagi. Dulu-dulu kita temu Asni masih sangat muda. Saya pun ketika itu ada muda sikit. Sekarang ni saya dah ganyot bertemu dengan orang yang masih muda. Umur 41 dah ada 2 orang cucu tuan-tuan. Umur 41 ada 2 orang cucu dah. Tuan-tuan boleh belajar khusus mendapatkan cucu di awal usia daripada Ustazah Asni. Okey, seorang lagi tuan-tuan, Dr. Norzizi. Dr. Norzizi, alhamdulillah tuan-tuan, Dr. Norzizi Zulkifli. Anak selebriti tuan-tuan. Ayahnya seorang pelakon drama, seorang pelakon filem. Maknya Normala tuan-tuan ya, juga merupakan pelakon rupawan, jelitawan tuan-tuan dan puan insya-Allah. Dan anaknya pun tak kuranglah jelitawan dan rupawan dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan insya-Allah ya. Oleh kerana mereka dah berada dalam bersama kita, saya namakan Ustazah Asni ini sebagai kita punya pembicara yang pertama, diikuti oleh Dr. Norzizi akan menjadi pembicara yang kedua. Mula-mula ni tuan-tuan, saya nak minta Ustazah bagi mukaddimah. Apa nak dimukaddimahkan yang paling sesuai kalau tajuknya khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. What is the best kind of mukaddimah yang nak diberikan untuk para penonton ribuan yang sedang menyaksikan program kita. Sila Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
yang sangat-sangat saya muliakan, seorang ayah, seorang guru. Dulu saya ingat lagi masa umur saya 18-19, saya cokoh duduk depan TV tengok forum perdana Ehwal Islam. Sebab saya nak berguru cara Datuk Dr. Hassan Ali mengemudikan rancangan forum perdana tu. Saya sangat sangat kagum bagaimana cara spontan beliau menghidupkan program yang berfakta tapi jadi macam sangat meriah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi selamat Hari Guru, Datuk. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah. Dan Zizi, sahabat saya. Ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi tajuk ni, khidmati. Ini pun tajuk daripada buku Datuk sebenarnya. Khidmati. Bila kita sebut ayat khidmati, bermaksud ini adalah satu ayat order. Satu ayat perintah yang bukan kata macam berkhidmatlah kepada ibu dan bapa. Mungkin ayat berkhidmatlah mungkin kita boleh pilih A, you nak berkhidmat, dan B mungkin you kata okey tak payah, ada orang lain boleh jaga. Tapi bila ayat ini khidmati, bererti you tak ada pilihan lain melainkan you kena khidmat mak dan ayah. Maka rupa-rupanya ayat khidmati ibu dan ayah ini adalah satu perintah direct daripada Allah. Sebagaimana Allah perintahkan, aqimus salah, dirikanlah salat. Maka itu perintah Allah, kita pun salat. Dan Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam, puasalah kamu wahai orang beriman. Maka ini perintah Allah puasa, kita pun puasa, Masya Allah. Dan bila Allah kata, tunaikan zakat, wa ita'iz zakah, kita pun keluarkan zakat kerana itu perintah Allah. Now, bila ayat kata, bagi tahu, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah, berihsanlah, khidmatlah kepada walidain, kedua ibu bapa kamu. Bererti ini adalah satu perintah suruh kita mentaati, berkhidmat. Selain pada mula-mula Allah, yang kedua Rasul, dan nombor 3 direct jatuh kepada ibu dan ayah. Masya Allah. Jadi tajuk yang kita bincangkan hari ini adalah tajuk yang sangat besar, yang bukan kaleng-kaleng. Kaleng-kaleng ke kaleng-kaleng? Yang mana ramai orang tak perasan bahawa kita tidak ada pilihan untuk melepaskan tugas ini. Sebagaimana orang tidak ada pilihan untuk tidak solat, kecuali orang yang tak boleh solat, begitulah kita tidak ada pilihan untuk meninggalkan khidmat kepada ibu dan ayah. Wallahu alam. Itu sebagai mukadimah, Datuk. Allahu Akbar. Masya Allah tuan-tuan, kalau saya boleh ambil dalam 20 saat tuan-tuan, apa yang dibentangkan di hadapan kita, ini satu perintah tuan-tuan. Satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kasih Allah, kasih Rasul, kasih mak dan ayah. Redha Allah bergantung kepada redha mak bapak. Murka Allah bergantung kepada murka mak bapak. Tuan-tuan, pintu syurga akan dibukakan kepada kita bergantung setakat mana kita memberikan komitmen yang mendalam dengan tulus ikhlas untuk menikmati insan-insan yang namanya ibu dan ayah. Tuan-tuan dan puan, yang saya nak pergi kepada Dr. Nurzizi. Doktor, itu perintah, itu perintah. Maknanya tingginya kedudukan manusia yang namanya ibu dan ayah. Sangat-sangat tinggi, tuan-tuan. Bahkan kalau si ibu, tuan-tuan, yang selalu daripada kecil kita dengar. Daripada kecil kita dengar bahawa syurga itu berada di bawah tapak kaki ibu. Masya Allah, tuan-tuan. Syurga, tuan-tuan. Bukan rumah di bawah tapak kaki ibu, bukan ladang di bawah tapak kaki ibu, bukan Porsche di bawah tapak kaki ibu, bukan bank account di bawah tapak kaki ibu, tapi syurga berada di bawah tapak kaki ibu. Atas dasar inilah Dr. Zizi, macam mana agaknya secara peribadi Dr. Zizi menanggapi apa yang Ustazah sebutkan tadi, bahawa khidmat ini adalah satu perintah. Macam mana sebagai seorang anak, ibu dan ayah yang masih ada, saya dengar ibu dan ayah tak berapa sihat, antaranya Dr. Zizi dengan anak-anak yang lain mengkhidmati ibu dan ayah dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kemesraan, dengan penuh harapan. InsyaAllah supaya ibu bapa dapat menerima sesuatu yang terbaik daripada anak kandungnya, anak kelahirannya, zuriatnya. Salah seorang zuriatnya namanya Dr. Nurzizi. Sila, Doktor. Oh, okey, saya cuba. Okey, bagaimana ya? Sebenarnya Assalamualaikum semua. Pertamanya saya ucap terima kasih
gugup untuk berada di pentas begini, walaupun di alam maya dia masih dianggap pentas. Kerana apabila saya enter the web ni, dia beritahu saya you are in backstage. So dia lagi on air, so now you are in the show, dia kata. Jadi terima kasih Ustazah Hasni dan juga Datuk kerana sudi menerima kehadiran lah juga ya, kehadiran saya untuk berkongsi. Sebenarnya bila Ustazah kata hikmati tu, saya baru macam mana ya, baru rasa terfikir bahawa dia adalah perintah. Sebenarnya selama hari ni tak terfikir pun dia adalah perintah. Rasa dia it's a must. Dan saya tak ya, apabila kita jumpa sakit, kita rasa automatik kita tanggungjawab. So jadi dan alhamdulillah saya ingin mengucapkan syukur, kebetulannya adik-adik saya semua, sebab kadang-kadang saya ingin mau atau cuba melarikan diri daripada tanggungjawab itu, tapi saya sebagai semua sama turut bertanggungjawab, memudahkanlah orang ibu bapa. Jadi saya merasakan tak rasa kita tak rasa kita hidup tertangkap atau kita asalnya kita jaga ibu bapa kita yang kasih dan sayang ibu bapa tu, jadi dia automatik kita that's why you want to help your parents, not so much because of you terpaksa. Para penonton, kita ada masalah sikit para penonton, sabar sikit. Biasalah tuan-tuan dan puan, kita ni platform kita gunakan sebagai Facebook dan bersandarkan kepada internet dalam suasana cuaca yang tidak mengizinkan, ada bukit, ada lurah dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, hujan. Ini semua adalah merupakan gangguan-gangguan yang boleh mengganggu perjalanan kita tuan-tuan dan puan. Tapi apapun, insya-Allah pengalaman menunjukkan selepas ini insya-Allah lebih baik lagi. Sila doktor. Halo doktor, sila. Doktor, can you hear me? Tak ada ya? Tak boleh dah. Oh, jadi saya Datuk. Ya. Saya ya itu. Paknya. Halo. Ya. Halo. Tak apa. Hello. Kita boleh. Hello. Boleh. I think the weather. Ya, ada. Hujan ini yang buat line tak betul clear, I think. Okey. Sekarang dah okey. Clear dah, clear. Jadi saya clear. okey, saya tak tahu saya berhenti di mana. Tak apa. Sila. Kalau nak teruskan lagi pun sila, tapi tutup sesi saya dan jadi apa yang saya cakap tadi adalah mungkin kerana saya tak terfikir bahawa I think it's good to know. Okay, bagus. Ya, okey. Tahu. Okey. Alright. Bagaimana hikmati is a must. Okey. It's a must untuk kita. Okey. Tetapi kerana saya tak terfikir pula a must, saya rasa kerana kita berkhidmat kepada orang tua kita sebab kita sayang dan kasih Allah. Kita. Allah. Itu saja, Datuk. Okey. Maknanya tuan-tuan ya, walaupun kita agak tidak smooth, tak apa-apa smooth kerana connection tuan-tuan internet dan sebagainya. Tapi apapun dalam keadaan tenggelam timbul suara Dr. Zizi ni tuan-tuan, alhamdulillah saya boleh dengar
Saya boleh reka sendiri apa yang dia nak cakap. Yang tak keluar, yang saya tak dengar tu, saya boleh reka tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Apa dia kata tadi tuan-tuan dan puan ya? Bagi dia pertama kali dia mendengar bahawa perkataan khidmati ini terhadap ibu bapa itu adalah merupakan satu perkara yang obligatory. It's a must. Tak ada persoalan dah. Mak bapak sihat, mak bapak sakit, khidmati mereka. Mak bapak sakit ringan, khidmati mereka. Mak bapak sakit berat, khidmati mereka. Mak bapak yang akan berada di sakratul maut, khidmati mereka. Hatta mak bapak yang sudah meninggalkan dunia ini pun terus khidmati mereka. Itulah lebih kurangnya yang saya agak-agak lah. Doktor nak kata begitulah agaknya, walaupun pendengaran saya diganggu oleh cuaca yang tidak berapa baik tadi tuan-tuan. Saya nak pergi kepada Ustaz Asni. Ustaz ya, kalau perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita ni menghormati mak bapak ni sesuatu yang nombor satu lah. Selain daripada Allah, dia tuan-tuan dalam Al-Quran disebut ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sayang Allah nombor satu. Sayang Rasul nombor dua. Jihad itu disebut dalam ulasannya tafsir. Jihad yang pertama kepada ibu bapa itu dimasuk dalam jihad. Dr. Zizi, tuan-tuan salinkan lampin mak, jihad. Dr. Zizi tak menampakkan tanda getik. Tuan-tuan getik memegang lampin yang dalam lampin itu ada kesan-kesan najis. Tak terasa geli pun, tak rasa jijik pun. Kalau ada jijik pun, disorokkan kejijikan itu di depan ibu dan ayah. Itu jihad. Masya Allah tuan-tuan. Mengekalkan kasih sayang kepada ibu dan bapa dalam keadaan they are all, both of them incapacitated. Itu pun adalah merupakan jihad. Menggembirakan mereka adalah merupakan jihad. Bahkan melihat wajah mereka, melihat tak buat apa-apa. Melihat itu pun dikatakan sebahagian daripada jihad kecil, melihat wajah ibu dan bapa. Tuan-tuan dan puan, yang saya nak tanya kepada Ustazah Asni ya. Cantiknya Islam. Tengok tuan-tuan, cantiknya Islam. Memang ada dalam agama lain. Saya dah baca juga agama lain. Tapi tuan-tuan, the intensity of you to show the love and affection to your parents, tak ada lawan Islam tuan-tuan. Itulah hebatnya Islam. Doktor Islam, Ustazah Islam, saya Islam. Atas nama kita syukur diberikan Islam, mari kita sayang Allah. Mari kita sayang Rasul. Mari kita khidmati terbaik kepada ibu dan ayah. Waktu rehat, waktu sihat dan waktu sakit. Macam mana Ustazah Asni? Alhamdulillah. Saya pun terima apa yang Zizi nak sampaikan. Yang selama ni dia berkhidmat tu, tak terfikir pun itu macam satu perintah yang besar daripada agama. Tak terfikir pun bahawa aku memang kena buat sebab masa aku belajar pondok. Dan Zizi pun bukan seorang yang belajar pondok. Dia belajar sampai ke Sydney, ke Australia untuk ambil PhD dalam bidang teater. Tetapi mengambil tugas menjaga seorang ibu dan ayah sebagai satu kemestian dan memang itu ibu dan ayah kot. Jadi memang kita kena jagalah. Jadi tak perasan pun bahawa itu sebenarnya memang perintah Allah. Siapa buat dapat pahala besar, siapa tak buat fantazir sa'ah. Kau tunggulah balasannya daripada Allah. Jadi subhanallah, macam Datuk sebut tadi kan, jihad. Jihad jaga mak ayah adalah satu jihad besar. Kalau takkanlah seorang sahabat Nabi SAW, saya tak ingat nama sahabat ni, dia nak pergi ikut perang, pergi jihad dan Rasulullah tanya dia, kau ada mak lagi? Ada, mak dia sedang tengah tua dan tengah tak larat. Jadi Rasulullah kata, kau tinggal pergi jaga mak kau. Tapi ya Rasulullah, saya nak pergi jihad, saya nak syahid juga. Rasulullah kata menjaga ibumu adalah satu jihad. Jadi jelas sangat apa yang Rasulullah nak sampaikan kepada kita semua. Betapa menjaga ibu dan ayah ni sebenarnya tugas kita yang tidak ada pilihan kita kena buat. Macam saya pun menjaga ibu saya. Alhamdulillah Allah bagi peluang dan rezeki saya untuk jaga mak. Syukur banyak-banyak pada Allah. Mak saya duduk dengan saya, banyak-banyak syukur pada Allah. Dan macam Datuk cakap tadi, melihat wajah ibu sahaja dah dapat pahala. Satu ayat yang kita quotekan, melihat wajah ibu dapat pahala. Sama juga macam melihat Kaabah pun dapat pahala kerana dia rahmat. You belum tawaf, apatah lagi tawaf, apatah lagi berdoa di hadapan Kaabah.
Dan begitulah ibu. Ada ulama mengatakan siapa jaga mak bererti bawa Kaabah masuk dalam rumah, perumpamaannya. Siapa jaga mak laksana bawa Kaabah masuk rumah. Betapa besarnya ganjaran untuk amalan-amalan yang mulia ni. Jadi macam Datuk cakap tadi, saya suka dengar, melihat wajah ibu sahaja sudah dapat pahala, itu belum buatkan air. Allah. Melihat wajah ibu saja dapat pahala, belum siapkan makan dia. Allah. Melihat wajah saja dapat pahala, belum gembirakan hati dia. Allah. Jadi subhanallah, inilah tanggungjawab kita, yang mana jaga mak ni satu kerja. Dan kalaulah orang cakap sekarang ni, engkau buat apa sekarang? Apa kerja engkau sekarang? Mungkin tak ramai yang boleh jawab, kerja aku jaga mak. Tak, kerja engkau apa sekarang kerja kau? Yes, kerja aku jaga mak. Dan inilah yang kita kena usahakan, bahawa menjaga ibu, jaga ayah ini satu kerja untuk hidup kita. Kerja ni bukan sebarangan. Kerja inilah yang menjamin neraka dan sempadan syurga atau neraka hidup kita di akhirat. Dan kerja besar ini bukan main-main. Kerja inilah yang menjadi sempadan barokahnya hidup kita di dunia atau di akhirat, malah di dunia lagi. Saya teringat guru saya cakap, Datuk. Ya. Kalau dosa-dosa lain, ya Allah mungkin boleh tangguh dekat akhirat nanti kau baru dapat dia punya balasan. Tak apa, ana ghafurur rahim. Kau tak puasa, kau buat masalah, buat maksiat, tak apa, dekat akhirat nanti mungkin kau akan dapat balasan. Tapi dalam bab ibu ni, terutamanya ibu dan ayah, ibulah terutamanya, Allah tak tunggu di akhirat untuk bagi balasan. Fantaziris sa'ah. Satu-satunya amalan yang sempadannya barakah atau tidak hidup kita di dunia adalah amalan jaga ibu, khidmat ibu, jaga hati mak. Ini bukan kerja kecil-kecil, Datuk. Ini kerja yang menjadikan sempadan kita barakah atau tidak hidup di dunia, selamat atau tidak hidup di akhirat. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Doktor kita ni dah hilang daripada orbit kita ni. Dah hilang daripada radar, dah. Saya nampak. Dengar. Nampak. Nampak. Allah. Kita tengok macam mana. Suara doktor kami dengar. Dengan Datuk. Okey. Wajah. Tak apa. Kita wajah tak keluar pun tak apa. Kita suara nak keluar. Yang tak cantiknya wajah tak keluar, suara tak keluar. Tapi alhamdulillah suara keluar, wajah tak keluar. Adalah hikmat Allah tu. Allah nak sorokkan Dr. Zizi daripada umum ni. Mungkin tuan-tuan, ini satu yang Allah bagi kepada Dr. Zizi, tak bagi pada orang lain. Saya dah 2 bulan ke udara ni, wajah keluar, suara keluar. Hari ni saja wajah tak keluar, suara keluar. Jadi tuan-tuan, masya-Allah. Okey, tak apa. Ya. Okey, macam ni. Saya nak terus apa ni, tak apa. Walaupun dengan suara saja pun tak apa, tak ada masalah. Okey, saya nak tanya ya. Doktor mempunyai speciality, maaf yang saya bagi tahulah, speciality dalam bidang teater kan ya. Jadi teater ni tuan, kalau kita rakamkan, katakanlah satu episod mengenai anak-anak mengkhidmati mak bapak. Kalau menangis pun tuan-tuan, pentangisan yang disimbahkan dengan air keluar balik air mata itu. Kalau nak sedih pun tuan-tuan, dia mesti membayangkan ini mak dia betul-betul. But the whole thing is not real. Tapi your case, doktor, it is the reality of the reality. The real of the reality. Maknanya kita tak boleh berlakon dengan mak, tak boleh berlakon dengan ayah. Saya ni umur dah lanjut. Kalau anak saya senyum tu, saya boleh pergi markah senyum dia. Berapa persen senyum dia ikhlas, berapa persen senyum dia tak ikhlas. Pasal saya ada 8 orang anak, doktor. Saya 8 orang anak. Saya tahu. Alhamdulillah. Kitab satu tu ada typology dia. Ada dia punya karakter dia sendiri dan sebagainya. Saya boleh baca hati dia pasal dia anak saya. Saya boleh baca hati dia. Darah dia adalah darah saya, doktor. Tapi dalam keadaan dilatih dalam teater ni, teater ni melahirkan sesuatu memang real, tetapi dia cuba direalkan
melalui lakonan, melalui perbuatan, melalui latihan, melalui nyanyian, melalui gerak-gerak, melalui muzik dan sebagainya. Tetapi ini berbeza dengan kita berdepan dengan mak bapak di rumah kita, tuan-tuan. Mak bapak yang sedang mengerang, mak bapak yang sedang bersakit. Tuan-tuan nampak, dekat situ tak ada director, tuan-tuan, tak ada director. Kat situ tak ada cameraman, kat situ tak ada skrip orang nak semak skrip. Tak ada dah. Antara kita dengan mak, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan saya ialah doktor dilatih dalam teater ni. Pada saya teater ni, tuan-tuan, maybe real, but it is not as real as what you are currently doing with your parents. Jadi macam mana shift itu ya, daripada teater pada saya yang tak berapa real kepada satu dunia yang sangat real. Di sisi Allah real, di sisi makhluk pun real. Macam mana doktor? Sebenarnya apabila kita menjaga ibu dan ayah ni sebenarnya memanglah sangat-sangat real. It actually can challenge the real you. Macam mana you tu being real or not kan. Sometimes sebab kerana menjaga ibu bapa ni hikmat dia, sebab ibu bapa kita ni pun ada karakter mereka, sifat dan perwatakan, dan apatah lagi kalau mereka tu sakit, dengan kesakitan itu boleh menjadi watak-watak mereka yang tak real. Sehingga kadang yang kita pun jadi terfikir kenapa sampai jadi begitu sifat-sifat perwatakan itu. Jadi dalam nak menangani benda real tak real, sebab bila sakit ni kejap real kejap tak real Datuk kan. Dulu dia tak macam tu. Bila dia sakit kadang kita pun tak tahu. Jadi pada saya susah nak cakap sebenarnya. Sebab tu kadang-kadang saya takut saya dijemput juga 2-3 kali untuk bercakap tentang ibu bapa. Saya suka nak bercakap tetapi saya takut juga at the same time, kerana sebab saya merasakan juga nak cakap ni benda tu kadang-kadang ada ketidaksempurnaan yang kita lakukan juga untuk ibu bapa kita. Jadi nak menjadi yang sempurna itulah. Jadi saya takut kalau apa saya cakap ni kadang-kadang tak mencerminkan apa yang saya buat dan sebagainya. Tak tahu, kadang-kadang saya berfikir hati-hati, takut. Tetapi apa yang saya boleh katakan being real tu tadi adalah mungkin sebab menjadi orang teater tu perasaannya besar dah sedikit Datuk. Kerana menjadi orang teater tu dilatih untuk mempunyai emosi dan panca indera yang lain juga turut dibuka. Jadi kerana itu mungkin kepekaan dan rasa sifat kasih sayang tu mungkin besar sikit lah kan. Dan kejap, sebelum itu saya juga nak chip in tentang apa yang Ustazah Asni tadi bercakap tentang pekerjaan. Adik saya, itulah saya rasa saya nak share dengan dia. Memang adik saya yang nombor 2 tu, dia menjaga sepenuhnya. Sebelum tu adik saya nombor 3. Dan nombor 2 ni dia tak bekerja, tak boleh pergi kerja sebab dia jaga mak ayah. Dan saya rasa saya nak cakap dekat dia bahawa memang kamu sedang bekerja sebenarnya. And she should be proud of herself. Saya juga selalu cakap kat dia, dia patut berbangga, dia ada opportunity, dia ada peluang. Mungkin saya tak ada peluang itu kan. Jadi dia ada peluang boleh berjaga 24 jam gitu. Sebab itulah kadang peluang-peluang yang sikit tu Ustazah dengan Datuk, saya cuba manfaatkan sebaiknya lah. Sebab kerana saya bekerja, saya jarang ada di rumah, jadi saya tidaklah bersama mak ayah saya 24 jam berbandingan peluang yang boleh didapati oleh adik-adik yang lain. Saya berhenti dulu sampai situ. Allah, terima kasih doktor, terima kasih. Tapi saya seronoklah doktor, maknanya doktor dapat menterjemahkan apa bidang dalam teater itu pun real juga. Doktor kata teater pun real, tapi reality to get into higher gradations of reality kan Betul-betul. Kita menghormati ibu ayah kita, masya-Allah. Tuan-tuan dan puan, saya nak bagi tahu para penonton tuan-tuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari dia bagi khutbah. Tangga tu ada 3. Langkah tangga yang pertama, langkah tangga yang pertama Nabi menyebut amin. Langkah tangga yang kedua Nabi menyebut amin. Sampai langkah yang ketiga Nabi menyebut amin. Bila Nabi turun saja dia diserbu oleh sahabat. Kenapa kau mengaminkan 3 kali tadi bila kau melangkah naik ke tangga itu ya Rasulullah? Dia kata Jibril muncul di depan aku.
Engkau tak nampak, aku nampak. Apa Jibril kata? Celakalah umatmu wahai Muhammad. Dalam mana mendapati ibu bapa mereka hidup, salah seorangnya atau dua-duanya tidak dikhidmati oleh anak-anaknya, pintu syurga tertutup buat mereka. Apa kata Rasulullah? Amin ya Jibril, benar wahai Jibril. Apa lagi yang kedua? Yang ada kaitan yang kedua. Yang kedua, celakalah umat Muhammad dalam mana mendapati datangnya Ramadan. Bulan yang penuh dengan pengampunan, bulan yang pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau mendapatkan pengampunan dalam bulan Ramadan 30 hari itu, maka mereka pun celakalah. Apa kata Rasulullah? Benar wahai Jibril. Amin ya Jibril. Amin. Begitulah. Yang ketiga, tuan-tuan, sikit yang ketiga, celakalah umatmu Muhammad. Dalam mana nama engkau disebutkan, gagal umat engkau untuk memberikan penghormatan, menyebutkan selawat ke atas engkau. Amin ya Jibril. Perempuan yang sebutkan. Tadi yang pertama tadi ibu dan ayah. Kalau begitulah sifatnya Ustazah. Kalau begitulah sifatnya. Masya Allah Ustazah. Di mana letak emak ni tuan-tuan? Di mana letak emak? Kita tuan-tuan, saya tak tahulah. Itu tuan-tuan dan puan, bergembiralah kita yang ada emak. Tuan-tuan ya, berlapang dadalah kita yang ada mak dan ayah. Tuan-tuan dan puan, tuan-tuan berasalah hidupnya kita tu. Tak ada emak, tak menghormati mak, hidup tapi tak nampak hidup tuan-tuan. Dari segi Allah tak nampak hidup, dari segi makhluk pun tak nampak hidup, dari segi mak bapak tu lagi. Kita antara hidup dengan mati tuan-tuan, antara ada dengan tidak ada dalam dunia ini. Sebab itu tuan-tuan, saya nak minta Ustazah Hasni, seorang Ustazah, saya tengok tuan-tuan, insya-Allah banyaklah pengorbanannya, banyak ilmunya, belajar. Tuan-tuan, Ustazah ni pun seorang painter tuan-tuan. Dia boleh melukis tuan-tuan. Dia mula melukis. Latar belakangnya khat-khat yang cantik-cantik tuan-tuan. Ini semua manusia berfikiran. Di depan saya ni manusia fikirnya. Akliyahnya hebat, jasadiahnya hebat, ruhiyahnya hebat. Allah. Dia hanya berada di hadapan saya sekarang. Kita boleh belajar dengan mereka. Sila-sila Ustazah Hasni tentang mak bapak, kedudukan mak bapak dalam kehidupan kita sementara kita merantau hidup di dunia ini. Di mana kedudukan mak bapak? Apa jadi kalau tak ada mak bapak? Apa jadi kalau kita tak khidmati mak bapak? Apa jadi kalau kita tak jaga perasaan mak bapak? Sila Ustazah Hasni. Baik. Apa jadi? Bila sebut apa jadi ni, macam-macam boleh jadi. Salah satunya bila tak khidmat mak bapak ni, pertama kita menjadi orang yang celaka. Allah. Sebab hadis tadi Nabi kata, Jibril cakap celakalah orang dia ada mak tapi dia tak ambil, dia tak grab peluang ni untuk jadikan itu pintu syurga dia. Dia pergi cari pintu lain, kelok sana kelok sini, cari pintu sana, aku nak sedekah banyak-banyak. Ya bagus sedekah, tapi dia lupa ada pintu syurga yang paling mudah dia nak enter, nak masuk. Pintu tu duduk dekat tengah-tengah, dekat depan bapak besar dia. Betapa ruginya orang yang tak ambil peluang macam itu. Sebab Jibril kata, orang ni bodoh betul lah. Dah ada mak tapi boleh tak masuk syurga asbab mak. Subhanallah. Itulah last week, kalau boleh mencelah sikit Ustazah. Sila. Memang minggu lalu lepas maghrib ada ipar saya akan baca taklim sedikit lah. Allah. Jadi, Masya Allah. Saya baru dengar balik lah yang 3 ayat ni, dan memang sebenarnya saya memang sedang merasakan satu macam mana ya, dekat kepala saya ni duk macam ada batu-batu yang dibaling setelah saya mendengar yang apa Nabi Muhammad SAW mengaminkan 3 perkara tu yang binasalah atau cilakalah itu. Dan saya selalu question diri saya macam janganlah jadi begitu kan. Maksudnya bukan sikit-sikit, bukan kaling-kaling apa yang dikatakan tu diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi itulah saya sedang mencuba yang mana-mana kelemahan diri saya seminggu 2 ni kan. Sebenarnya Ustazah dengan Datuk, memang dia kata tak masuk tapak bawah tapak kaki ibu. Kita ni semua nak masuk syurga. But nak masuk syurga tu bukan senang-senang nak masuk syurga. Jadi cabaran dia tu, inilah dia. Ibu ayah kita pun is the cabaran. Jadi memang ayat yang dibacakan oleh Datuk dan Ustazah tengah hurai ni memang sebenarnya sedang di fikiran saya. Dan dia sedang mempengaruhi perlakuan saya supaya berhati-hati lagi. Betul. Jika berkata-kata, sebab saya takut binasalah tu yang betapa saya dalam kerugian. Kan?
Dan Masya Allah. Dan dikatakan memang tengok ibu dan ayah dalam taklim tu kata tengok ibu dan ayah seolah-olah sempurna haji lengkap, haji yang apa? Makbul. Mabrur. Jadi Yes. saya hari tu praktis mata saya tengok mak bapak saya supaya saya Allah. sedang saya tengok ada ipar saya tegur, Kak Z, buat apa tu? Aku tengah nak dapat haji, saya cakap. Jadi itulah training yang dibuat oleh saya. Itu je saya nak cakap. Kadang-kadang ayat ni, hadis ni semua memang dah tertulis, tetapi sejauh mana kita mempraktiskannya dalam kehidupan sehari-hari. Yeah. Praktis tu yang sukar. Allah. Okey, kembali ke Ustazah. Thank you Zizi. Datuk, saya nak share. Kami ni menjadi rapat sebenarnya. Sebab kami sama-sama jaga mak, jaga ayah. Ayah saya dah meninggal lah, saya tinggal jaga mak. Pernah sekali saya ingat saya 3 tahun lepas, kami bermesej dan berwhatsapp. Zizi menyatakan kesedihan. Sebab dia kata, Ustazah, malam ni 10 malam terakhir Ramadan. Ini 2-3 tahun lepas, Datuk. Oh, Ustazah ingat cerita tu? Ya Allah. Ingat. Cuma dia kata, Ramadan saya, 10 akhir Ramadan saya di hospital. Sebab saya jaga mak. Allah. Saya kata subhanallah. Mungkin bagi Zizi masa tu dia kata, "Elah, aku tak dapat nak tahajud macam orang lain, nak tarawih, pergi jemaah." Saya kata, Zizi, solatmu di lantai hospital itulah yang mungkin akan diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah malam itu malam Lailatul Qadar, bayangkan you khidmat mak. Seolah-olah satu malam itu 1000 bulan you khidmat pada mak. Allah. Dan andainya you sembahyang, mak you terbiar jaga dekat hospital, kita duk sibuk tahajud, kita duk sibuk baca Quran, tapi mak tak ada orang jaga, bukankah itu satu dosa? Maka insya-Allah amalan untuk menjaga ibu dan ayah ni, kalaulah kita jaga mak ayah malam itu malam Lailatul Qadar, walaupun kita hidangkan secawan air untuk ibu kita, nescaya ibadah itu akan ditulis oleh malaikat. Wahai Allah, tengoklah ya Allah, dia ni jaga mak dia ya Allah, dia hidang mak dia 1000 bulan ya Allah, dia punya pahala ya Allah. Jadi peluang-peluang inilah yang anak-anak kena grab, kena cuba usaha untuk dapatkan. Datuk, saya terfikirlah sebab saya jaga mak kan. Jadi kita nampak mak kita makin lama makin lemah. Jalan pun dia tak boleh jalan straight. Jadi nampaknya makin mak kita tua, kitalah tongkatnya. Allah. Kitalah tongkatnya. Dia nak masak pun dia dah lupa, dah tak larat. Jadi kitalah chef dia. Jadi saya nampak macam bila nak bercakap pun telinga dia dah tak apa dengar. Jadi kita tak boleh, apa mak, tak boleh suara kuat-kuat. Kita kena pergi dekat dengan dia sebab kita tak boleh tinggikan suara, haram. Allah. Suara tak boleh ditinggikan sebab mak kita tak dengar. Mak, tak dengar. Kita pun cakap kuat bila mak tak dengar. Makan tu mak, tak boleh, haram. Kita kena dekat dengan dia. Mak cakap apa tadi, dekat pada telinganya. Jangan sampai kita meninggikan suara kerana itu perintah. Jangan tinggikan suara. Allah. Maka masa kita kecil-kecil dulu, bumi ini, dunia ni berputar ya Datuk. Masa kita kecil-kecil dan kita tak mampu, mak kita lah yang menyuapkan makan pada kita. Dan Allah. sampai satu masa, dia pula tak mampu. Dan tugas kita pula untuk suapkan dia makan. Allah. Dan dulu masa kita tak mampu, lampin kita dia tukar, najis kita dia basuh. Dan sampai masa dia pula tak mampu, kerja tu bertukar. Dan masa mak kita cuci najis kita dulu, dia tak pernah jijik pun. Anak dia tengah buang air, dia boleh cium anak dia. Alah, Allah. anak mama berak ya, anak mama buat popo, dia kata. Dia cium anak dia. Dan belum tentu bila mak dia buang najis, belum tentu anak boleh cium mak. Allah. Belum tentu. Jadi atas kerja-kerja besar ini, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita sambut dan raikan perintah Allah ini dengan penuh rasa gembira. Raikan perintah Allah ni. Dan jangan sesekali kita rasa beban. Jangan sesekali rasa beban jaga mak. Adik-beradik 6 orang, 7 orang yang jaga mak aku seorang. Jangan ada rasa ini. Allah. Normalnya, macam Zizi yang saya tengok normalnya, kalau adik-beradik ni
dia akan tolak-tolak tau. Kau lah jaga mak. Mak dah duduk mak aku 3 hari kot. Kau lah punya turn. Anak mak 6. Kenapa aku seorang lah jaga mak? Betul. Okay, itu normal. Tapi adalah sedikit orang yang berebut. Mak kau dah 3 hari, bagilah kat rumah aku pula. Takkan kau seorang je nak pahala kot. Itu jarang berlaku. Itu jarang berlaku. Jadilah golongan yang sedikit daripada golongan yang banyak. Jadi subhanallah, insyaAllah mudah-mudahan Allah pilih saya, adik-beradik saya, Zizi, adik-beradik Zizi yang saya nampak bersatu dalam menjaga mak dan ayah dia, Masya Allah. Kita tak nak, kita kena rasa yang mak kita tu, kita seorang punya. Rasa ini bukan milik siapa-siapa, milik semua orang kita boleh rasa sebab ini kita nak ajar minda kita. Bila kita rasa mak ni kita seorang punya, jadi kita tak kisahlah kalau kau tak ambil turn kau. Mak ni aku seorang punya kot. Mak tu ada anak aku seorang, padahal adik-beradik ramai. Tapi kita ajar diri kita, mak ni ada kita je. So kita tak kisah kalau kita keluarkan duit buat rawatan untuk mak. Ni duit ubat mak RM50 ya, adik-beradik 5 orang, seorang 10, transfer. Ada ustazah, ada orang yang macam tu. Saya macam tak percaya dengar. Ya, sebab betul. mak kita jaga kita dulu tak pernah nak beragih-agih kan. Nak jaga anak ni kita kena bagikan duit berapa-berapa, tak ada. Sebab mereka tidak ada pilihan nak minta dengan siapa. Allah. Dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Sekian Datuk untuk pusingan ini. Allah. Doktor dengan Ustazah ni. Ya Datuk. Rasa-rasa saya mendengar I am talking to angels lah, tuan-tuan. Seronok saya dengar. Yes, Betul-betul saya seronok. She is. A beautiful angel. Allah. Betul-betul saya seronok dengar. Betul lillahi ta'ala saya seronok dengar. Macam inilah tentang adik-beradik ni kan ya. Saya lagi sekali nak pergi pada Dr. Zizi ya. You were trained in Sydney, Australia ya. Saya ada kesempatan belajar di Amerika Syarikat kan ya. Jadi saya nampak di sana kelonggaran hubungan antara anak dengan mak. Anak-anak ni bila dah sampai umur 18, 19, 20, 23 tahun, tak payah dia beritahu dah. Dia kena keluar daripada rumah dan tinggalkan mak dia. Seorang di New York, seorang di California sana. Tak nak duduk dengan mak lagi dah. Bila dia balik pun, dia balik time Christmas, dia balik setahun sekali atau tak balik pun. Tuan-tuan, akhirnya atas nama kesunyian, saya tengok di Sydney, saya tengok di Melbourne, saya tengok di Perth pun yang dekat dengan kita tuan-tuan. Orang-orang tua-tua ni, Ustazah pun biasa tengok. Orang tua-tua ni berjalan dengan anjing dia. Anjing tu dipakaikan pakaian. Ada seluar anjing, ada baju anjing. Dan bercakap dengan anjing. Dia bercakap dengan anjing. Maknanya, tuan-tuan, anjing tu dipersonifikasikannya sebagai manusia. Anaknya yang tak datang, anak yang tak telefon, anak yang tak jaga. Rata-ratanya orang tua-tua di Australia, di New Zealand, di Amerika, di Kanada, di Eropah, sampai satu ketika semuanya pergi all folks home. Tapi kita ni macam Zizi dan adik-beradik, saya salut lah. Saya salut. Soalan saya, yang pertama, you tidak dididik secara itu. Di Sydney saya tak fikir you dididik secara itu. Nombor 2, apa yang mendorong Zizi berfikiran nak jaga mak betul-betul, kumpulkan adik-beradik, adik yang nombor 2 tadi, first full time dengan mak. Apa yang mendorongkan keluarga ini menjadi bersatu? Kerana mak sakit, ayah sakit, that is to become a gathering unit, gathering points kepada keluarga, adik-beradik dan sebagainya. Apa yang saya nak tanyakan ya, ini didorong oleh agama ke, sosial ke, kita punya seni ke, seni teater ke, yang menyebabkan kita berasa committed, tumpang hebat kita dengan mak. Adakah peranan agama atau yang lain daripada agama? Sila Zizi. Saya rasa waktu-waktu begini kadang-kadang mungkin macam mana ya, of course agama tu dalam fikiran, tapi saya rasa waktu ini mungkin kerana hubungan relation antara ibu bapa dengan anak-anak tu nombor 1 pada pendapat saya Datuk ya.
dengan terbentuknya, sebab bila agama ni dia kena kita nak rationalize. Sometimes kita manusia, kita otak kita tak rationalize, kita akan pergi apa intuisi hati kita je kan. Jadi intuisi hati itu saya melihat, saya pun berfikir apa yang agaknya bapa saya buat ya sehingga kan kita anak-anak ni rasa begitu committed terhadap dia. Jadi saya fikir barangkali pembentukan sifat relationship kita di kecil-kecil ibu bapa dan anak-anak tu memainkan peranan. Jadi apabila jatuhnya sakit seorang hero atau ibu kita hero yang jatuh sakit, kerana relation yang terbentuk, kasih sayang dan cinta tu terbentuk, maka kita otomatis akan serve back. Kan, kita akan khidmat semula kerana itu. Dan kemudian of course lah setelah kita rasional, kita tahu okey dalam agama menuntut kita buat begini dan sebagainya. Jadi saya rasa pembesaran ataupun perhubungan antara ibu dan bapa ini pun mungkin penonton-penonton di luar sana pentingnya macam mana ya, maybe penting lah untuk I think kita, ibu dan bapa ni berpeluk dengan anak ya, berpeluk mengucapkan kasih sayang dengan anak sehingga anak tu sedar bahawa ibu bapa memanglah anak semua tahu mak bapak dia sayang dia. Tetapi ada pun anak yang kata mak bapak dia tak pernah cakap pun sayang dia atau mak bapak dia tak pernah tunjuk pun sayang dia. Secara logiknya tak ada, kita tahu it's a statement, of course parents sayang anak, anak sayang parents. Tetapi anak still nak bukti. Jadi mungkin pembuktian ini ditunjukkan oleh ibu bapa saya. Jadi selain I think cara mendidik ayah saya ke orang dulu kan banyak mungkin melalui contoh. Jadi secara tak langsung adik-beradik itu tak ada satu InsyaAllah. Okay. Sudah hilang? Bukan hilang, suara hilang. Suara hilang. Image ada tapi suara hilang. Tadi tuan-tuan image tak ada, suara ada. Sekarang ni image ada, suara pula tak ada. Ini betul-betul tuan-tuan. Ini ajaib ni. Ini betul-betul ajaib lah tuan-tuan. Jadi alhamdulillah Allah kita tak payah. Sila. Ada nak terkeluar dah tu, nak terkeluar. Tapi ada dia punya entah macam mana entah. Di mana dia punya apa ni penyekatan itu dah tuan-tuan. Ataupun yalah ini internet sebelah sanalah, sebelah Dr. Desi tu agaknya mungkinlah mungkin traffic congested kan ya. Traffic apa ni communicationnya line-nya agaknya congested kan ya, mungkin itu berlaku begitu. Okey Ustazah ya. Ya baik. Saya nak pergi Ustazah tentang khidmat anak-anak kepada ibu dan ayah ni. Kebanyakannya Ustazah, kebanyakannya kalau kita tengok anak-anak muda ni lah, anak muda ni, agama tidak menjadi satu sebahagian daripada hidup mereka. Anak muda yang tak sembahyang, baru tadi saya terbaca tuan-tuan, satu ustaz mengatakan 80% tak sembahyang, tak jaga sembahyang lah. Put it this way, tak jaga sembahyang 5 waktu. Tapi kalau ikut perangkaan saya lebih daripada itu lagi. Agaknya 90%, 92% tak jaga sembahyang 5 waktu. Dan dalam keadaan mereka jaga sembahyang 5 waktu pun, berapa orang yang boleh melakukan solat sebagaimana yang solat harus dilakukan, apalagi solat yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya tuan-tuan, ilmu agama sangat kurang, amalan agama sangat dhaif. Itulah yang menyebabkan kita tengok mak-mak menangis siang malam. Tuan, tentang cerita ni, tuan-tuan boleh bacalah. Saya ada tulis 2 buku tuan-tuan tentang cerita ni. Boleh bacalah. Saya interview. Orang yang saya interview tak kurang daripada 30-40 orang. Tak ada satu pun, belum saya berbuka mulut lagi. Dia pandang saya, dia dah ambil tisu dah, lap air mata, nak menceritakan bagaimana anak-anak layan dia tuan-tuan. Tadi soal tolak menolak ni, ada satu cerita tuan-tuan, ada orang ni, orang perempuan, suami dia dah meninggal dah, tinggal dia saja. Anak ada 4 orang tuan-tuan, di kawasan Kuala Lumpur ni, tak mau namakan di mana. Anaknya bertolak-tolak. Duduk rumah abang sulungnya patutnya seminggu tapi maknya 3 hari dah minta keluar, nak minta pergi rumah nombor 2. Sebab anaknya mungkin dapat layan tapi menantunya tak layan dia. Macam-macam menantu tu buat, macam-macam sindiran daripada menantu tu. Bercakap dengan kucing lah tuan-tuan. Bercakap dengan kucing seolah-olah bagi instruction kepada kucing.
Bilalah kau nak makan di luar, bilalah kau nak berak di luar. Macam tu tuan-tuan dan puan. Kemudian bila pergi anak yang nombor 2 pun nak duduk seminggu, akhirnya baru 1 hari nak minta anak yang ketiga ambil sebab tak tahan. Kedua-dua anak dan menantu tidak mengalu-alukan dan menganggap beban tuan, beban. Berbagai-bagai alasan bagi tahu dengan anak yang ketiga, nak pergi outstation lah, suami isteri dan sebagainya. Berbagai-bagai alasan tuan-tuan. Saudara, fenomenon ini bukan as in isolation. Fenomenon ini fenomenon yang menyeluruh tuan-tuan. Sebab itu bila saya jumpa insan-insan macam Dr. Zizi, insan-insan macam Ustazah Asni ni, Masya Allah tuan-tuan. Saya nak tuan-tuan tengoklah tuan-tuan. Tengoklah program ni. Walaupun cuaca tak berapa bagus. Walaupun internet tak berapa bagus. Tengoklah tuan-tuan. Tengok pengalaman dia. Tengok macam mana dia menjaga mak bapak. Tengok macam mana mereka menghargai mak bapak. Tuan-tuan dan puan ni. Saya tadi yang kata ke interview 20-30 orang tu. Nangis. Macam-macam cerita. Yang menengking mak bapak, yang tolak mak bapak. Tuan-tuan, ada satu yang orang cerita dengan saya. Mak bapak duduk sebelah dapur tuan-tuan. Sebelah dapur duduk. Anak-anak ada 2 tingkat, semua bilik ada aircon. Mak bapak tak ada aircon tuan-tuan. Tapi ada kipas saja. Apa dia buat? Ada tetamu datang. Anak-anak ni pun ada pangkat. Tetamu datang. Apa dia buat? Dah kunci daripada dalam. Kunci daripada luar lagi tuan-tuan. Tak mahu ibu bapak ni keluar. Malu nak memperkenalkan ibu bapak kepada tamu yang datang ke rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah cerita tuan-tuan. Inilah cerita. This is real. I'm not just making up and plug from the sky, tak tahu. Ini cerita yang betul. Tapi saya nak bagi tahu Ustazah tadi pada Dr. Zizi ya, macam mana Dr. Zizi, apa yang saya lakukan tu, apa yang saya sebutkan itu tidak berlaku dalam situasi Dr. Zizi bersama adik-beradik. Apa dia selain daripada tali pengikat, ayah kita kaya ke penyayang, mengasih, peluk memeluk masa dia muda, peluk memeluk meraihkan anak. Apa lagi yang jadi tali pengikat? Apa yang kita semua dah besar. Agama. Jawapan dia agama. Sila. Oh, keduanya selepas yang tadi tu Datuk, jawapan saya is agama. Kalau kita tak ada foundation yang kuat lah dalam diri, itulah yang jadi tadi tu. Kalau tak ada agama, itulah dia menantu boleh nak halau, boleh nak sindir anak emak. Sebab agama, kalau dia tak, kita macam ni, itulah nak cakap pun, kalau lah kurang amalan agama, kurang knowledge, kerana itu kita tak tahu peletakan susun tinggi mak ayah kita tu, kita tak tahu apa nikmat yang kita dapat. Sebab itulah boleh jadi yang tadi tu malu dengan nak mengaku mak ayah, sindir mak ayah, boleh hantar. Itu apabila tak ada ilmu, bukan tak ada ilmu, tiada agama lah saya patut kata. Sebab sometimes orang banyak ada ilmu. Ada ilmu nak praktis tu itu juga sukar. Saya tak fikir kadang-kadang orang yang lain tu tak tahu. Kalau dia tahu, kalau dia tak semayang masuk. Contohlah, basic ilmu semua orang ada. Tetapi pada waktu itu di dalam hati kita ni kena ada agama lah. Dengan hanya ada agama kita boleh mendukung ibu bapa kita. Allah. Tapi sorry to say Datuk, I'm sorry to say, orang hari ini banyak meninggalkan agama sebab itulah banyak berlaku kerosakan. Itulah pada pandangan saya. Ya Allah, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Apabila macam tadi Datuk cakap tentang pangkat, saya kadang-kadang sad lah. Saya sangat sad. Kadang-kadang ada kita berpendidikan. Berpendidikan means takkan tak ada knowledge, Datuk. Knowledge ada kot kalau dalam berpendidikan, tetapi still tak boleh menjaga ibu. Macam mana? Saya ada experience tengok kawan saya. Jadi saya pun macam pelik. Macam takkanlah saya punya. Takkanlah. Okay. Allah. Saya Ya. Okey, tak apa. Kita dah dapat dia punya gist apa yang doktor nak perkatakan tadi. Tapi saya nak pergi kepada Ustazah lah. Ya, Tok. Ustazah, kita banyak cerita mengenai khidmati mak dan ayah, khidmati mak dan ayah waktu mereka sakit. Tapi tidak ada khidmat dan mak ayah waktu mereka sihat.
Ada tak? Is there such thing as giving service to parents while they are still healthy? Tak ada ke? Mak dan mak ayah kat kampung, katakanlah mak ayah di jengka 6 di kawasan Felda di sana. Sehat, mak sehat, ayah sehat, alhamdulillah. Mak boleh pergi potong getah, ayah pergi potong getah. Mak sehat, tak pernah masuk hospital, bapak tak pernah masuk hospital. Macam mana caranya? Apa dari segi Islam untuk menkhidmati ibu dan ayah yang sehat? Tadi kita cerita banyak yang sakit, sekarang masih yang sehat. Khidmat mak bapak waktu mereka sehat. Sila Ustazah. Okey. Ini sebenarnya satu peluang yang tidak direbut untuk mencari pahala yang begitu mudah. Kan? Mungkin kita terfikir khidmat mak ayah ni bila dia sakit, tukar lampin, bagi makan. Habis yang sihat boleh bangun ambil air sendiri, tak payah khidmat. Itu maksudnya rugilah kita sebab tak ambil peluang ni untuk berkhidmat. Contoh mak tu sihat, dia duduk, pergi dekat dia, mak nak air mak, pahala mudah. Mak nak air mak nak makan, bagi kita ambilkan air. Ayah nak air ayah, ambilkan air. Okey, kadang-kadang mak ayah ni dia malas nak suruh anak sebab tak nak langsung suruh, susahlah nak suruh orang. Kan semua kita suruh budak ni terus ambil. Itu kesilapan kita. Sepatutnya kita kena jadikan mengajar anak untuk taat kepada perintah ibu tu. Bukan kita merintah suruh buat maksiat. Ambilkan mama air, kita boleh ambil sendiri. Tapi training untuk ajar anak-anak tu supaya berkhidmat. Khidmati. Kalau dah perkara kecil ketika sihat, dia tak boleh nak khidmat. Macam mana dia nak train khidmat ketika sakit? Bila ayah balik daripada tempat kerja, anak ada rumah, jangan duduk dalam bilik, bergurau main game. Turun, ayah balik, mak balik, turun, pergi ambil beg dia. Kalau dia ada beli barang, ambil barang dia. Kalau boleh bukakan pintu kereta, buka pintu kereta dia, bukakan pintu. Ayah dah balik, Masya Allah, Assalamualaikum ayah. Cium tangan dia sebab dia masih sihat. Tunjukkan dan raikan dia dengan kata-kata yang indah. Ya Allah, seronok mak ayah dah balik, alhamdulillah. Mak nak air, mak duduk. Dia tak sakit, pergi dekat dia, mak lengoh, picit kaki dia, picit tangan dia, picit kepala dia. Jangan sampai bila kepala tu dah tak ada, nak picit kepala siapa? Sebab mak kita, ayah kita takkan bukan hanya pergi masa tengah sakit. Tengah sehat pun dia boleh pergi juga. Semua tu tak sangka. Masa kaki dia tengah ada, pergi dekat dia, picit kaki dia. Ketika wajah dia masih ada, pergi dekat dia, pandang wajah dia, senyum. Sebab nanti bila wajah tu dah tak ada, kita akan mengalami satu kesakitan yang kita panggilkan rindu. Allah. Masa itulah kita akan cari muka wajah mak saudara yang macam muka mak. Allah. Kita akan cari wajah pak saudara yang wajah macam ayah. Ya Allah, nampak wajah pak Ngah macam muka bapa. Nampak muka mak teh, nampak muka mak cik macam muka mak. Ya Allah, rindu hilang sikit rindu pada mak. Sebab wajah tu dah hilang dan kita mencari-cari wajah yang tasyabuh, yang sama muka macam mak. Jadi ketika wajah ini ada, kita abaikan. Kakak, dia tahulah. Ketika wajah ini ada, kita abaikan. Ketika kaki dia ada, kita tak pergi picit. Ketika bahu dia ada, kita tak picit untuk hilangkan lenguh-lenguh dia. Allah. Besok dah hilang, baru kita mengalami satu kerinduan. Dan sesungguhnya, rindu kepada sesuatu yang sudah tak ada itu sangat sakit. Allah. Sangat-sangat sakit. Okay? Masya Allah. Jadi sebab itu kita rebutlah peluang ada sebelum tiada. Allah. Mungkin mak kita akan pergi dulu. Kalau tidak mak kita, mungkin kita. Allah. Kalau tidak dia, mungkin kita. Dan sebab itu satu saya punya software yang saya amalkan, yang saya cuba amalkan. Setiap kali saya khidmat pada mak, saya akan cakap mungkin ini khidmat terakhir saya pada dia. Allah. Mungkin ini khidmat terakhir saya. Mungkin kalau tak dia pergi, mungkin saya pergi. Dan jadikanlah khidmat kita tu sebagai mungkin ini kot yang terakhir untuk khidmat dia. Aduh. Mungkin ini kot khidmat terakhir untuk hidangkan air untuk dia. Mungkin ini khidmat terakhir untuk buat dia gembira. Jadi bila kita rasa macam tu, maka kita akan berkhidmat sungguh-sungguh. Dan khidmat kita pada mak dan ayah ni, khidmat kerana Allah, dia bukan satu paksaan. Kita kena buat dan akhirnya lama-lama nanti ikhlas tu akan datang. Dan biasa khidmat pada mak,
Kita kena minta dengan Allah, tunjukkanlah aku cara yang terbaik untuk jaga mak. Cara nak bercakap dengan mak, cara nak berjalan depan mak. Pernah sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku dah gendong mak aku kalau dia nak bangun. Aku dah cuci najis dia. Aku dah gendong dia, aku dah bawa dia pergi haji, aku dah bawa semua. Allah. Adakah itu cukup dengan apa aku buat ya Rasulullah?" Maka Rasulullah jawab, kalau kau gendong dia pun, kalau bawa dia pergi umrah, pergi haji, tawaf pun kau dokong dia, kau cuci najis dia, itu pun belum tentu untuk menjawab dan membalas segala kebaikan dia yang melahirkan kita, yang keluarkan kita daripada gelapnya rahim kepada terangnya dunia ni. Allah. Belum dapat balas, itu habis-habisan orang buat. Cuci najis, dokong mak, sekarang tak payah dokong, pakai kursi kereta tolak. Tapi orang tu buat habis-habisan. Nabi kata itu pun yang kau buat belum mampu balas dia, apatah lagi belum buat apa-apa. Apatah lagi belum buat apa-apa. Jadi saya dengar cerita Datuk tadi pasal menantu pasal menantu, pasal anak banyak saya mendapat respon ataupun message di Instagram saya, di DM orang direct message bagi tahu dia nak, dia sayang mak tapi suami dia tak suka. Allah. Dia kata saya mengalami trauma dan saya mengalami rasa bersalah bila saya nak jaga mak, suami tak suka. Kau pilih mak ke abang? Allah. Siapa suami engkau? Yang ni yang sedih ni Datuk. Ya. Mereka sibuk mempertahankan hak. Bila sang suami mempertahankan hak, aku suami, kau kena dengar cakap aku ataupun mak. Pada pandangan saya, seorang suami yang soleh, dia juga perlu menjadi seorang menantu dan anak lelaki yang soleh. Allah. Bila tu jadi menantu, berarti mak mertua itu adalah ibumu. Sama darjat dia macam mak kandung. Sebab ibumu itu haram untuk kau kahwinkan walaupun sudah berpisah dengan isteri. Haram. Bukankah itu sama darjat macam ibu kandung? Dan sepatutnya kita ni, suami, isteri kena berfikiran besar. Fikir besar-besar, jangan sempitkan fikiran. Fikir besar macam mana maksud saya, kita cuba fikir, aku kalau boleh nak buka rumah orang tua, aku nak jaga orang tua. Lepas tu bila isteri cakap, abang terima kasih, abang jaga mak saya juga, terima kasih abang izinkan mak duduk rumah sama-sama dengan kita, abang tolong lagi jaga abang, terima kasih wahai abang. Kan? Jadi suami dia jawab, bukankah mak awak, mak abang juga? Abang kan kalau boleh nak buka rumah orang tua, apa sangatlah nak jaga mak awak. Kalau lah abang buka orang tua, 30 orang tua abang jaga, apa sangat nak jaga mak mertua abang? Mana lagi mak saudara awak yang tak ada siapa nak jaga, mari bawa duduk dengan kita. Ni contoh. Besarkan fikiran untuk akhirat. Maka apa sangat nak jaga 2 orang ibu untuk duduk di dalam rumah kita. Masya Allah Zizi. Rumahmu penuh barakah, insya-Allah, insya-Allah. 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 Tuan-tuan Masya Allah tuan-tuan Saya tak tahulah tuan-tuan saya sebenarnya menangis ni. Tapi oleh kerana orang muda depan saya ni menitiskan air mata. Bagi orang tua nak menangis depan ramai-ramai ni, tak apa nak cantik rasanya tangisan saya. Jadi saya tangisan dalam hati aja tuan-tuan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Saya sedar, saya pun menghormati mak, saya pun menghormati ayah. Kedua-duanya telah meninggal dalam 8, 9 tahun, 10 tahun yang lalu. Dua-duanya bedridden. Seorang tu 4 tahun setengah, seorang tu dalam 3 tahun setengah tuan-tuan puan ya. Jadi adik-beradik 8 orang buat roster dan sebagainya. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya nak mengucapkan tak tahulah syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mak pergi dengan rasa senyum lah tuan-tuan. Dikhidmati oleh anak-anak. Ayah pergi pun dengan senyum. Tapi tuan-tuan saya nak sebutkan, tadi yang disebutkan, faktornya ialah kami ni. Macam mana kami boleh tuan-tuan, minta maaf saya sebut, saya bukan nak cerita diri saya, bukan nak cerita keluarga saya. Tapi kalau ada yang baik ini, apa salahnya kita nak share. Tuan-tuan puan saya rasa saya lah. Betul. Bapak saya ni imam.
Bapa saya ni imam, guru agama, guru Quran. Mak saya ni guru Quran. Jadi tuan-tuan apa yang dididik oleh ayah dan mak kepada saya ni, kepada adik-beradik ni, daripada kecil-kecil tuan-tuan, kecil-kecil. 5 tahun sampai sekarang ni, kata saya minta maaf saya nak sebut ni. Tak tinggal solat lagi lah rasanya. Pergi luar negara sampai 7, 8, 6, 7 tahun tu, rasanya tak tinggal solat walaupun satu waktu pun tuan-tuan. Tapi apa yang saya nak sebut Apa yang saya nak sebut? Bila dikumpulkan seluruh atribut sini, seluruh atribut yang ditanamkan oleh mak dan ayah ni, tuan-tuan, kalau kita nak derhaka kepada mak, nak buat sesuatu di luar daripada kotak pahala, tuan-tuan, ada bisikan. Saya tak tahu di mana datang bisikan itu. Tapi saya tahu ayah saya yang letak bisikan itu, mak saya yang meletakkan bisikan itu. Apa kata bisikan itu? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Masya Allah. Aku tak sampai hati tengokkan mak aku macam itu, tengokkan bapa aku macam itu. Aku takut kepada Allah. Aku akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, agaknya saya adik-beradik oleh kerana didikan daripada kecil macam itu tuan-tuan. Jadi rasa-rasanya natural. Tapi bagi tuan-tuan, saya pun dalam program-program saya kepada ibu bapa, parenting dan sebagainya, saya selalu tekankan ini. Agama. Kalau kita bermakan mati mak kita secara sekular, kita berikan agama, tak ada dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, tak ada dalam catatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi agama berpaksikan pada tauhid, berpaksikan kepada syariat, berpaksikan kepada akhlak, gabung, itulah agama dan itulah tunjang untuk menkhidmati ibu dan ayah tuan-tuan dan puan. Bagi tahu adik-adik, bagi tahu menantu-menantu, bagi tahu semua sekali agama. Sebab itu Azizi menyebutkan tadi, terus dia sebut agama, dia kata agama. Melompat dia menyebutnya agama. Jadi tuan-tuan dan puan okey, saya nak pergi pada Zizi balik sikit lagi Nak Zizi menyambut pakai sampuk. Saya dah sebenarnya dah lama betul tak mendengar perkataan menyampuk ni. Lama betul dah. Sampuklah tuan-tuan. Nak minta izin menyampuk sikit. Jadi macam Zizi cakap kan, agama dan yang saya nampak untuk menjadi seorang ayah yang baik, seorang suami yang soleh, tak perlu tunggu untuk menjadi seorang ustaz. Datuk Zulkifli Zain adalah seorang seniman, tapi berjaya mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh-solehah. Masya Allah. Jadi tak perlu tunggu jadi ustaz untuk you jadi seorang suami yang soleh, suami soleh, anak yang soleh dan juga ayah yang soleh, insya-Allah. Ini satu pengajaran yang besar untuk kita semua. Tak perlu tunggu jadi ustaz untuk start je siapa ada. Okey. Dan akhirnya apa ni Azizi disebutkan juga tuan-tuan doa yang diangkat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doanya tuan-tuan, kita mendoakan Rasulullah dan para sahabat. Antaranya doa kepada mak bapak. Tuan-tuan, mak bapak kita doa mak bapak yang dah ada ke, yang dah pergi ke, sebut nama dia satu persatu, kita sebut namanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tahajud besok pagi tuan-tuan, tahajud bangun pukul 4.30 besok pagi tahajud insya-Allah. Malam besok tuan-tuan, insya-Allah kita bertahajud. Besok kita bertahajud insya-Allah. Lailatul Qadar tuan-tuan dan puan. Kita bertahajud, sebut dalam tahajud kita mak dan ayah yang disayang, mak ayah yang dicinta. Menderu-deru malaikat. Sampai dikatakan malaikat yang menjaga arasy pun turun. Orang yang mendoakan ibu dan ayah. Apa malaikat kata tuan-tuan? Ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah, ampunkan mereka wahai Allah. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan dalam program ini tuan-tuan puan saya nak tanya sikit Zizi, akhirnya pun jawapan ringkas saja agaknya. Macam mana tentang faktor doa ni? Unsur doa kita kepada mak bapak, dan saya rasa Zizi dah mak kan macam mana doa mak pula kepada anak-anak. Maknanya ada reciprocity between children and parents and parent and children macam tu. Dalam konteks kita saling jaga-menjaga di antara kita untuk kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Macam mana Zizi? Saya dengar Datuk putus-putus tapi saya cuba jawablah, harap menepati sasaran lah pasal doa ni. Okey. Alah, saya tak suka lah, saya asyik menangis show ni. Show ni saya tak boleh ketawa. Okey, doa. Okey.
bapa saya sakit masa saya betul-betul nak submit PhD saya. Jadi which doktor dah call, sepatutnya dia tak ada. Maksudnya yelah tapi saya yakin kerana hari tu kami berdoa. Di luar ICU tu kami adik-beradik berdoa dan rasanya salah satu doa adik-adik saya tu Allah makbulkan sebab dia kata dia doa nak berkhidmat. Allah. Jadi saya nak papa tu Allah kasih untuk berkhidmat. Berkhidmat kan. Okay. Jadi itu doa anak-anak kepada ibu bapa. Jadi maknanya saya ingat PhD saya tu adalah cara dan sebagainya. Tapi saya yakin dipermudahkan dengan adanya doa ibu dan bapa saya. Especially bapa saya yang selalu cakap dia mendoakan saya, dia mendoakan dan selalu. Even sekarang pun dia sentiasa cakap dekat saya, dia papa dah doakan gini. So the blessing, you're like so blessed because you have your parents doa. Dan saya kongsi sedikit macam contoh suami saya, dia baru saja kehilangan ibu dia dalam 2 tahun lalu dan beliau merasakan kehidupan dia diduka dengan sedikit kesusahan dan dia rasa tak pernah susah selama hari ini. Kenapa? Mungkin dia kata kerana dia sudah ketiadaan doa dari seorang ibu. Yang itu saya tak tahu nak jawab betul atau tidak, tetapi personally merasakan hidup dia di kekurangan kerana dia tidak ada doa ibu. So untuk itu saya menjawab soalan Ustaz tentang doa seorang ibu kepada anak dan seorang anak kepada ibu dan ini InsyaAllah. Kita kena percaya kuasa lain daripada usaha percaya doa. You don't Okey, kita para penonton kita tak dengar apa yang diucapkan oleh Zizi. Image-nya ada, visualnya ada tetapi suaranya tak ada. Dan tuan-tuan apa yang ingin saya lakukan, insya-Allah kita ucapkan terima kasih kepada kedua-duanya. Mereka telah mencuba sedaya upaya untuk kita dapat bersiaran ini dengan lebih baik lagi. Tapi oleh kerana mungkin internet, mungkin connection dia kurang baik dan sebagainya, maka didapati sikit tuan-tuan ada masalah yang dihadapi daripada awal sampailah sekarang ini. Kita harap insya-Allah tuan-tuan dan puan saya nak mencadangkan, insya-Allah saya nak mencadangkan nanti tuan-tuan dan puan kita akan mengadakan program-program ini sekali lagi tuan-tuan dan puan dan saya akan jemput nanti Ustazah Asni dan Dr. Azizi bersama-sama dengan kita tuan-tuan dan puan. Pada masa yang sama tuan-tuan, saya hanya nak memberitahu tuan-tuan dan puan Macam pada masa yang sama saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan insya-Allah apa yang sedang saya usahakan sekarang tuan-tuan. Saya sedang mengusahakan ini tuan-tuan nak membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Saya nak membangunkan Anjung Husnul Khatimah. Ini gambar Anjung Husnul Khatimah yang akan dibangunkan di Sungai Semungkis, Batu 15, Ulu Langat, 20 minit daripada Pekan Kajang. 20 minit daripada Pekan Kajang. Semuanya kompleks ini dibangunkan atas nama wakaf yang pertama, zakat yang kedua, sedekah yang ketiga, infak yang keempat, fidyah yang kelima, amal salih yang keenam, amal jariah yang ketujuh. Tuan-tuan dan puan, non-profit, kita tak buat keuntungan satu sen pun tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Program ini tuan-tuan projek ini bangunannya saja 12 juta, tanahnya 1 juta, saya dah beli dah tanah tu. Saya dah beli, tapi nama dalam geran tuan-tuan, nama dalam geran ialah Majlis Agama Islam Selangor sebab dia menjadi orang pemegang amanah wakaf. Yang saya tanah yang saya beli saya wakafkan 4.5 ekar, 4 ekar setengah tuan-tuan dan puan untuk didirikan Anjung Husnul Khatimah. Tuan-tuan tengok Anjung Husnul Khatimah tuan-tuan ada masjid, itu masjid. Tengah-tengah tu masjid tuan-tuan. Tengah-tengah tu masjid tuan-tuan tengok itu masjid. Masjid itu boleh memuatkan 1,000 orang tuan-tuan, 1,000 orang. Dan sampai masanya bila siap dalam 2 tahun, 2 tahun setengah nanti tuan-tuan dan puan, setiap pagi pukul 4.30 akan ada sembahyang tahajud, sembahyang taubat, sembahyang hajat, sembahyang tasbih. Semuanya tuan-tuan
akan diminta turun peserta kursus. Mereka datang berkursus 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Kepada mak bapak yang berumur 40, 50, 60, 70, 80, 90, mereka datang 5 kali, tetap kali datang 3 hari 2 malam. Untuk anak-anak pula tuan-tuan, kita baru cerita tadi, anak yang salih, anak yang salihah. Tempat ini membina anak yang salih. Tempat ini membina anak yang salihah. Sebab anak yang salih, anak yang salihah sajalah yang boleh menjaga mak bapak waktu sihat dan sakit, sebagaimana Ustazah Asmi tadi sebut, sebagaimana Dr. Azizi tadi sebut. Kita nak lahirkan Ustazah Asmi 1, Ustazah Asmi 2, Ustazah Asmi 3. Kita nak lahirkan Dr. Nurzizi 1, Dr. Nurzizi 2, Dr. Nurzizi 3. Dan di mana anak-anak tuan-tuan? Anak tuan-tuan lah yang bakal menjadi peserta kursus yang akan datang berkursus di tempat ini. Yang miskin tak perlu bayar apa-apa tuan-tuan. Yang miskin tak perlu bayar apa-apa. InsyaAllah kalau tuan-tuan datang pun kita tak perlukan apa-apa fees. Kita tak kenakan. Tetapi mendermalah. Nanti di pintu-pintu keluar tuan-tuan ada tabung-tabung besar. Mendermalah. Untuk kita jalankan, untuk kita uruskan anjung husnul khatimah ini tuan-tuan dan puan. Jadi saya harap tuan-tuan tengok tu. Tuan-tuan tengok tuan-tuan ada dia punya nombor telefon dia. 013 tu. 013 628 3985. 013 628 3985. 013 628 3985. Nombor ini penuh tuan-tuan, full. Tuan-tuan hantarlah WhatsApp, hantarlah SMS, hantarlah email tuan-tuan dan puan. Dia akan jawab. Namanya Puan Soraya. Puan Soraya akan jawab tuan-tuan dan puan. Tolong tuan-tuan, kita mengharapkan daripada 7 malam, 8 malam yang terakhir ini, mari kita sedekahkan tuan. Satu sedekah ganjarannya sampai 70, sampai 700, sampai 70,000, sampai 700,000 tuan-tuan dan puan. Ada ulama-ulama yang mengulas pahala kita bersedekah dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan. Saya mengharapkan insya-Allah saya paparkan lagi tuan-tuan macam mana caranya. Tuan-tuan tengok. Itu masjid, itu bangunan tengah tuan-tuan. Itu bangunan tengah-tengahnya, itu bangunan-bangunan, segala banglo, segala chalet, segala dormitory, segala dom tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan boleh saksikan keseluruhannya insya-Allah. Dermakanlah tuan-tuan. Tuan-tuan dermakanlah. Derma peringkat individu tuan-tuan. RM1 pun tak apa. RM10, RM100, RM1000. Yang kedua derma di peringkat keluarga. Satu unit keluarga, satu derma. Satu unit keluarga, satu derma. Satu unit keluarga, satu derma. Dan akhirnya persatuan ataupun syarikat-syarikat derma lah tuan-tuan. Inilah supaya nama kita tercatat di pintu syurga. Kita melambai manusia, menggamit manusia. Marilah kita mati dalam husnul khatimah. Yang tua mati dalam husnul khatimah. Anak-anak kita memudahkan kita mati dalam husnul khatimah. Inilah projeknya tuan-tuan. Saya harap insya-Allah nama projek ini ialah Anjung Husnul Khatimah, dibangunkan dengan usaha sama di antara Yayasan Sabha yang saya pimpin dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Perbadanan Wakaf Selangor adalah anak syarikat kepada Majlis Agama Islam Selangor. Tuan-tuan dermalah, saya menyeru sangat, merayu kepada tuan-tuan. Walaupun RM1, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan telefon, tuan-tuan dapat, tuan-tuan ada dalam skrin tuan-tuan tengok ada running information tentang telefon yang patut dipanggil dan juga nombor akaun kita yang tuan-tuan boleh masukkan dalam akaun. Saya daripada itu tuan-tuan dan puan, buku ni. Saya nak mengatakan tuan-tuan, nak tunjukkan buku yang saya tulis tuan-tuan. Inilah bukunya tuan-tuan. Inilah bukunya. Tuan-tuan, 2 buku. Satu buku tuan-tuan ini namanya Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Exactly yang kita bincang tadi tuan-tuan, yang Ustazah Asni dan juga Dr. Nurzizi bincang tadi. Inilah tuan-tuan, Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Dapatkan buku ini, baca dalam bulan Ramadan, selepas baca Quran, baca hadis, bacalah semua kedua buku ini dan terangkan kepada anak-anak. Kamu mesti menjadi anak yang salih, anak yang salihah. Kamulah yang ayah dan mama harapkan untuk mengkhidmati mak dan ayah waktu sakit, waktu nazak, waktu mak mati nanti, kamulah yang mengkhidmati ibu dan mak dan ayah. Yang ini tuan-tuan dan puan, satu lagi buku, insya-Allah nama buku ni tuan-tuan, Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim tuan-tuan. InsyaAllah ini untuk mereka yang berumur 40, 50, 60, 70, 30 tahun pun dapatkan buku ini. Tuan-tuan bacalah buku ini tuan-tuan. Persediaan untuk kita mati dalam husnul khatimah. Persediaan ilmu, persediaan amal, persediaan kita dalam ibadat-ibadat kita, perfect ibadat kita
untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dimatikan dalam husnul khatimah. Tuan-tuan dan puan, yang saya lihat tuan-tuan dan puan pada petang ini penonton begitu ramai tuan-tuan Petang, kalau nisbah petang, penonton hari ini antara yang paling ramai yang pernah menyaksikan program kita. Tuan-tuan sebarkan kepada kawan-kawan. Klik and share tuan-tuan. Tuan-tuan share tuan-tuan. Share tuan-tuan. Saya harap tuan-tuan share. Tuan-tuan tag kawan-kawan, tuan-tuan share. Pergi kepada YouTube kita, Dr. Hasan Ali. YouTube saya Dr. Hasan Ali. Tuan-tuan YouTube Dr. Hasan Ali. InsyaAllah. Dan juga pada Instagram saya Dr. Hasan _Ali. Dr. Hasan _Ali. Sekali lagi tuan-tuan dan puan, saya harap tuan-tuan dapat memiliki buku ini dan tuan-tuan dapat menyumbang kepada anjung husnul khatimah dalam bentuk wakaf, dalam bentuk zakat, dalam bentuk fidyah, dalam bentuk infak, dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang lain, amal jariah dan fi sabilillah, dalam projek yang agung, projek yang mulia, projek yang suci di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Mudah-mudahan ada baiknya pada saya, mudah-mudahan baik pada tuan. Kepada mereka yang buat menderma yang agak besar tuan-tuan dikecualikan daripada cukai pendapatan. Bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, tuan-tuan dikecualikan daripada cukai pendapatan, insya-Allah. Cukup setakat itu tuan-tuan dan puan. Terima kasih saya kepada Ustazah Asni, terima kasih saya kepada Dr. Nozizi. Walaupun reception tak berapa bagus, connection tak berapa bagus, tapi tuan-tuan, kita sudah pun berbincang. Yang Dr. Nozizi daripada awal tadi menitiskan air mata untuk mengenangkan tuan-tuan. Kalau khidmat kita selama ini pada ibu dan ayah yang mengkhidmati dengan penuh rasa tanggungjawab pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Takut khidmat kita ini menjadi hanya sia-sia saja tuan-tuan dan puan. Cukup setakat itu. Allah memberkati kita. Allah memberkati saudara. Malam ni tuan-tuan, malam ni pukul 10 tuan-tuan, pukul 10 malam ni. Pukul 10 malam ni insya-Allah kita ada 2 personality. Yang pertama tuan-tuan, Datuk Seri Fairuz, Datuk Seri Muhammad Fairuz, dan satu lagi tuan-tuan Profesor Dr. Ahmad Al-Muhammadi daripada Universiti Islam Antarabangsa. Dua-duanya akan bercerita mengenai COVID-19 titik 2, perlu keperluan untuk menjana semula hala tuju umat. Keperluan menjana semula hala tuju umat. Mari kita tuan-tuan sama-sama mengikuti malam ni. Saya harap tuan-tuan semuanya akan tune in dengan kita pada malam ni tuan-tuan. InsyaAllah cukup setakat itu. Terima kasih daripada saya. Terima kasih kepada para penonton yang saya muliakan seluruhnya. Terima kasih kepada Ustazah Asni. Terima kasih kepada Dr. Nozizi atas sumbangan mereka dalam program kita pada petang ini. Jumpa lagi malam ni tuan-tuan. Pukul berapa kita jumpa tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan. Pukul berapa kita jumpa? Kita jumpa pukul 10 pada malam ini insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.